Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meneruskan wal bicara santai kita, marilah bersama-sama kita melafazkan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadrat ilahi justru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam yang penuh barakah ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada para hadirin sekalian kerana berkumpulnya kita di sini adalah bagi menyertai majlis ilmu yang akan disampaikan sebentar lagi oleh ketiga-tiga panel jemputan kita yang insya-Allah hebat-hebat belaka orangnya. Panel yang pertama kita iaitu Saudari Arifah merupakan panel jemputan dari University of Cyberjaya. Seterusnya, panel kedua dan ketiga kita ialah Saudari Cinta dan Saudari Alia yang merupakan panel jemputan dari Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On. Bukan itu sahaja, saya juga ada menjemput seorang lagi tetamu jemputan khas yang akan dipaparkan di penghujung bicara santai kita. Mesti tertanya-tanya kan? Oleh itu, saya berharap para hadirin sekalian dapat setia bersama kami sepanjang bicara santai ini berlangsung. Sidang hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah sehingga mereka kembali semula ke rumah mereka. Sidang hadirin sekalian, ini adalah kelebihan orang yang menuntut ilmu kerana tanpa ilmu khasnya ilmu agama, kita akan berhadapan dengan bermacam-macam masalah. Untuk tidak melengah-lengahkan masa, sekarang kita majlis akan menjemput panel pertama kita, Saudari Arifah, untuk memulakan sesi bicara santai kita. Dengar. Okey, jadi dalam sesi bicara santai kita pada malam ini, kita akan meliputi apa itu akidah, asas akidah serta kesan akidah terhadap hakikat iman serta kepentingannya, rukun iman dan juga makna dua kalimah syahadah. Seterusnya. Akidah dari segi bahasa adalah yang membawa maksud ikatan ataupun simpulan yang khusus dalam kepercayaan. Manakala dari segi istilah adalah bermaksud kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil akli dan juga nakli. Seterusnya. Ayat ini adalah merupakan dalil nakli yang berkaitan menceritakan akidah umat Islam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta mutlak kita, iaitu surah Muhammad ayat ke-19. فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maksud, oleh itu maka letakkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Terusnya, jadi dari hadis riwayat Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang hidup dari kalian setelahku, maka akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dan gigitlah dengan gigitan geraham kalian. Dan hati-hatilah dari perkara baru dalam agama, kerana semua perkara baru adalah bid'ah dan semua kebid'ah adalah kesesatan. Hadis yang saya bacakan ni sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk mengikuti akidah Islam yang sebenarnya untuk mengelakkan kerosakan akidah. Ini bertujuan untuk hidup kita
diredai Allah SWT. Jadi seterusnya, saya serahkan kepada panel kedua kita bagi mengupas dengan lebih terperinci tentang konsep akidah Islamiah yang betul di sisi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Arifah. Baiklah, bagi kita memudahkan kefahaman berkenaan apa itu konsep akidah Islamiah, izinkan saya memberikan definisi secara ringkas tentang apa itu akidah Islamiah. Akidah Islamiah merujuk kepada perbahasan iman yang terkandung dalam rukun iman. Ia juga merupakan ikatan manusia antara Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan alam semesta dan bumi sebagai kurnia Allah untuk disyukuri. Seterusnya, akidah tauhid atau mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan inti hati kepada akidah Islamiah. Akidah para Nabi Allah yang harus kita jadikan sebagai pedoman kehidupan. Hal ini diterangkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman surah Al-A'raf ayat 59. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Yang bermaksud, dan kami telah mengutuskan Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Berkatalah Nuh alaihi salam, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada lagi Tuhan untuk kamu semua melainkannya. Sesungguhnya aku bimbang diturunkan ke atas kamu azab pada hari yang sangat dahsyat. Dalam surah Al-A'raf ayat 65, Allah berfirman tentang keesaan sebagai pencipta yang mutlak. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Yang bermaksud, ketua-ketua kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami, wahai Hud, nampakmu berada dalam kebodohan. Dan sesungguhnya kami fikir engkau adalah dari orang-orang yang berdusta. Dengan kebersamaan seruan Tauhid oleh para Nabi Allah, ia menjelaskan bahawa tidak pernah berlaku perbezaan dalam agama-agama Allah dan akan tetapi manusia yang ingkar mengubah agama-agama tersebut demi kepentingan diri sendiri. Bagi mengukuhkan lagi kefahaman kita, saya akan memperihalkan antara ciri-ciri akidah Islamiah. Yang pertama, akidah Islamiah haruslah bersumberkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, akidah Islamiah juga hendaklah dijelaskan tanpa memberi sebarang ruang kepada hawa nafsu manusia menghasilkan kefahaman sendiri. Dan yang ketiga, dengan berpegang kepada akidah Islamiah, ia dapat memberi pedoman kepada akal kita dalam memilih fahaman yang baik dan menghindari fahaman yang buruk. Baiklah, kita bergerak kepada subtopik kita yang kedua, iaitu rukun iman. Sebagai pengenalan, saya akan menerangkan 4 hakikat iman menurut Islam. Yang pertama, iman mencorakkan sikap dan perilaku manusia dalam segenap aspek kehidupan mereka. Yang kedua, iman bukanlah sebatas ucapan lisan seseorang bahawa dirinya adalah mukmin kerana banyak individu yang mengaku sedemikian namun hatinya mengingkari apa yang dinyatakan. Na'udzubillah min zalik, moga kita dijauhkan dugaan ini daripada kita menghadapinya sendiri. Yang seterusnya, hakikat iman yang ketiga, iman memerlukan penerimaan akal hingga mencapai tahap keyakinan yang teguh tanpa ragu-ragu akan agama Islam. Akhir sekali, semangat. Seterusnya, kita akan bergerak kepada rukun iman.
Terdapat sebagaimana yang kita tahu ada 6 rukun iman yang kita perlu ingati. Yang pertama, beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukarramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukarramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Penghayatan ke atas keenam rukun iman ini dapat membentuk asas kepercayaan dan ketakwaan bagi seorang Muslim. Selanjutnya, terdapat pelbagai kepentingan beriman kepada rukun iman. Antaranya dapat menjamin kejayaan dalam kehidupan kita seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Asy-Syams ayat 9. قد أفلح من زكاها. Yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia, bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Di antara kepentingan dengan rukun iman yang lain termasuklah arah tujuh seseorang individu. Seterusnya dapat menyedarkan manusia akan balasan terhadap setiap amalan yang dilakukan. Seperti yang kita tahu dalam Islam, adanya sistem pahala dan dosa. Pahala diberikan kepada kita di atas kebaikan yang kita lakukan dan ibadah yang kita lakukan, manakala mendapat dosa apabila kita melakukan atau melakukan kemungkaran dan melanggar perintah Allah. Selain itu, iman terhadap rukun iman. Ia akan menyumbang kepada kestabilan dan kekuatan rohani, emosi dan mental setiap individu. Sebagai contoh, Allah juga telah menurunkan ayat bagi menunjukkan bahawa Allah sentiasa bersama hamba-Nya seperti dalam firman Allah dalam surah At-Tabat ayat ke-40. La tahzan innallaha ma'ana. Dan akhir sekali, ia juga dapat mengurangkan masalah gejala sosial serta meruntuhkan ego dan nilai-nilai negatif dalam kehidupan. Sekian daripada saya. Panjang, padat dan jitu sekali penjelasan yang diterangkan oleh saudari Pena Alia. Terima kasih saudari. Betul tu, seperti yang kita lihat pada masa kini, terdapat peningkatan masalah gejala sosial yang tinggi, lagi-lagi dalam kalangan masyarakat. Antaranya termasuklah terdapatnya peningkatan jenayah dan penyalahgunaan dada. Hal ini bukan sahaja mendatang mudarat kepada individu, namun meningkatkan statistik pencemaran nama Malaysia. Oleh itu diharapkan terutamanya golongan ibu bapa
haruslah menerapkan penerapan rukun iman dalam diri anak-anak agar dapat mengelakkan akhlak mereka daripada rosak dan jatuh ke dalam lubang kebinasaan. Kurang rasanya jikalau tidak mendengar panel ketiga kita iaitu Saudari Cinta. Oleh itu, saya memberikan laluan kepada Saudari Cinta bagi memperincikan subtopik bicara santai kita yang seterusnya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator Cik Najiha yang cantik molek orangnya. Tak sabar saya nak bercakap, dari tadi tunggu orang lain bercakap. Kali ni turn saya pula. Tanpa lengah-lengah lagi, saya ingin memperincikan subtopik ketiga kita, iaitu berkaitan makna dua kalimah syahadah dalam Islam. Baiklah, sebagai pengenalan, syahadah merupakan rukun Islam yang pertama. Kalimah syahadah juga bukanlah suatu perkara yang janggal bagi kita sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim ni, kita dah selalu sangat dah sebut syahadah. Sebab apa? Sebab kita selalu sebut kalimah syahadah ni. Waktu bila? Waktu bila kita sebut? 9 kali kita sebut sehari. Iaitu pada waktu solat. Okey, macam mana kalimah syahadah ni? Kalimah syahadah berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baiklah, seterusnya syahadah terbahagi kepada dua pecahan, iaitu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan syahadah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa maksudnya? Syahadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada mentauhidkan Allah dengan tidak menyembah kepada sesuatu yang lain. Contohnya apa? Contohnya kita memuja bulan, api, lembu dan sebagainya. Kita tak memuja selain daripada Allah. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, wajiblah kita mengesakan Allah sebagai Tuhan kita. Manakala syahadat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula merujuk kepada patuh dan menerima segala syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikut semua akhlak mulia dan sifat kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Baiklah. Antara kepentingan syahadah dalam kehidupan kita sebagai Muslim termasuklah apa? Apa pentingnya syahadah dalam kehidupan kita? Syahadah ni dapat membezakan kita sama ada kita ni Muslim ataupun orang kafir. Orang kafir dia tak ada syahadah, orang Muslim je ada syahadah. Seterusnya kita dapat membentuk akhlak mulia melalui kepatuhan kepada Allah dan Islam. Secara tidak langsung kita dapat memupuk sikap disiplin dan patuh dalam diri setiap individu. Selain itu, kita juga dapat memastikan kita ni sentiasa berada di jalan yang benar. Ini tidak dapat disangkal kerana Islam itu merupakan jalan yang paling benar. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang bermaksud, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Seterusnya, akhir sekali, syahadah ni akan dapat melahirkan rasa takut dalam diri untuk melakukan kemungkaran. Selain ia juga berfungsi sebagai kalimah tauhid dalam diri. Baiklah, secara umum telah kita ketahui bahawa pengamalan akidah Islamiah yang sebenar dapat mengelakkan kita daripada akidah kita ni rosak. Okey, kita nak tengok antara cabang kerosakan akidah termasuklah apa? Termasuklah dari segi iktikad. Iktikad tu apa? Perbuatan dan perkataan kita yang kita tuturkan sebagai umat Islam. Sebagai contoh, kerosakan akidah dari segi iktikad ialah beriktikad akan adanya Tuhan yang lain selain Allah atau kuasa yang setara dengannya. Seterusnya, contoh perbuatan yang boleh merosakkan akidah kita ialah melakukan perbuatan ibadah seperti orang kafir. Contohnya apa?
Contohnya kita tunduk dan patuh pada berhala dan memakai salib serta sebagainya. Baiklah, contoh kerosakan akidah yang terakhir ialah dari segi perkataan, iaitu apa? Dari segi perkataan ni kita, apa rosaknya dari segi perkataan ni? Hati-hati ya, sebab banyak kerosakan yang boleh berlaku. Contohnya ialah dari segi perkataan ni kita menghina Al-Quran atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Bahaya ya kita merosak, perkara ini dapat merosakkan akidah kita. Baiklah, seterusnya antara langkah inisiatif yang boleh kita ambil bagi mencegah kerosakan akidah ialah pertama, kita perlu mendalami pengetahuan agama dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita perlu melibatkan diri dengan mengikuti pengajian agama yang dipercayai dan sahih berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kita perlu berhati-hati terhadap pengaruh negatif dari media sosial dan konten yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Seterusnya, kita juga dapat mengelakkan kerosakan akidah dengan mengikuti pengurusan emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Rasulullah ni seorang yang penyabar. Baginda sangat penyabar, sebab apa? Baginda bersabar walaupun mendapat tentangan dari kaum Quraisy secara terang-terangan lagi. Bukan itu sahaja, baginda juga dibaling dengan kotoran dan dituduh gila saat berdakwah. Kesempurnaan emosi dan perasaan yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam inilah yang wajar menjadi pegangan dan ikutan kita semua. Bukan itu sahaja, kita juga dapat mengukuhkan akidah kita dengan mengamalkan amalan rohani seperti mempertingkatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita kena ingat mati. Kita juga perlu sentiasa berzikir. Kita juga perlu sentiasa baca Al-Quran. Seterusnya, kita boleh mengamalkan amalan jasmani seperti kita boleh menunaikan solat, kita boleh berpuasa dan menunaikan haji dan umrah bagi yang mampu. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga para panel kita di atas penerangan yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan mengajukan soalan kepada tetamu undangan khas kita pada malam ini, iaitu Tuan Haji Ustaz Sairan bin Sadiman. Baiklah, pada pandangan Ustaz, sekarang di era milenial sering digemburkan kebanyakan kes buli yang berlaku dalam kalangan remaja sekarang adalah berpunca daripada pergaduhan mulut tentang ejek-mengejek yang akhirnya sering melibatkan kes gaduh hingga bertumbuk. Oleh itu, mungkin Tuan Haji Sairan boleh menceritakan cara untuk mengawal emosi marah yang membuat-buat mengikut pengurusan emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala atas nikmat sehat dan lapang masa yang ada serta nikmat Islam dan iman. Masih hidup, diberi ruang dan peluang kesempatan untuk kita berkongsi ilmu. Pada kali ini kita akan berkongsi ilmu mengenai tajuk sabar. Ketahuilah olehmu bahwasanya sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah SWT. Bermula sabar itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib, atau sabar atas meninggalkan maksiat, atau sabar atas bala. Adapun sabar atas mengerjakan ibadat yang sunat dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka yaitu sunat bukan wajib. Demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan menzalimi akan dikau, yaitu sunat juga, tetapi pahalanya sangatlah besar. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan akan sekalian yang sabar
akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Sesungguhnya Allah telah menyebut dalam Al-Quran perkataan sabar itu tidak kurang lebih 70 tempat. Sabda Rasulullah SAW, ada pada sabar atas barang yang engkau benci itu kebajikan. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW, bermula yang berperang itu mereka yang memerangi ia akan nafsunya, dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, bermula iman itu dua sebahagian. Satu bahagian pada sabar, satu bahagian lagi pada syukur. Kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati, dan perkataan dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota. Dan ketiga-tiga terbagi atas dua bahagi. Pertama, mengerjakan yang disuruh daripadanya, maka itulah hakikat syukur. Kedua, meninggalkan yang dilarang daripadanya, maka itulah hakikat sabar daripada maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih atas pesanan yang tepat dan bermanfaat sebentar tadi Tuan Haji Sairan. Serta ingin saya ucapkan syabas kepada para hadirin yang dirahmati sekalian di atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang berlangsungnya sesi ceramah sebentar tadi. Di kesempatan ini, saya ingin mengambil sepotong ayat dari surah Al-Mujadilah ayat ke-11 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ia membawa maksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Justru itu, semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan sebentar tadi dan dapat juga berpesan-pesan kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk hadir. Di sini saya sebagai penganjur telah memberikan sumber rujukan saya sebagai alibi kepada setiap penerangan yang diberikan oleh ketiga-tiga panel kita sebentar tadi. Kesimpulannya, dengan mencontohi akidah Rasulullah SAW, ia dapat menjamin kita dalam mengikuti akhlak Rasulullah yang mulia. Dengan ini, marilah kita sama-sama menutup bicara santai kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.